Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6 bersama saya, Cikgu Syikin. Modul hari ini ialah pengaturcaraan. Standard kandungan memahami pengaturcaraan. Standard pembelajaran 1.1 menyatakan kegunaan aturcara komputer dalam perkakasan harian. 1.2 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam aturcara komputer. 1.3 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam kehidupan harian. Objektif pada hari ini, murid dapat memahami kegunaan aturcara dalam perkakasan harian. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada satu set arahan. Okey, jika kamu ada buku teks, boleh semak buku teks muka surat yang pertama. Okey, mari kita baca dan cuba fahamkan petikan tersebut. Naresh bersama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naresh ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Okey, kamu tengok dialog antara ayah Naresh dan penjual. Apakah keistimewaan mesin basuh ini? Mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Okey, pernah tak kamu terfikir bagaimana mesin basuh itu berfungsi? Cuba kamu fikirkan. Baiklah, mari kita tengok situasi ini pula. Pada suatu hari, Ibu Amir meminta Amir untuk melaksanakan kerja rumah iaitu membasuh kain dan memanaskan makanan. Ibu Amir hendak pergi menziarahi jiran yang kurang sihat. Ibu pun pergi menziarahi Makcik Kiah. Amir terus bangun dan bersiap. Setelah menikmati sarapan pagi, Amir mula melaksanakan tugas yang telah dipesan oleh ibu. Banyak sungguh baju yang hendak dibasuh hari ini. Amir pun memasukkan baju ke dalam mesin basuh. Tiba-tiba, kenapa dengan mesin basuh ni? Tak boleh berfungsi seperti biasa. Apa masalahnya pula? Terpaksalah membasuh dengan tangan. Amir pun membasuh semua kain tersebut dengan menggunakan tangan. Setelah selesai membasuh dan menyidai baju, perut Amir terasa lapar. Amir segera pergi ke dapur untuk memanaskan lauk. Lah, kenapa pula dengan microwave ni? Rosak juga ke? Makan makanan sejuk lah, nampak gayanya hari ini. Selesai makan tengah hari, Amir ingin merehatkan badan dengan menonton televisyen. Kenapa dengan TV ni pula? Malam tadi elok je terpasang. Tengah hari ni dah rosak pula. Apalah nasib saya hari ni. Okey, kamu nampak tak kat sini? Kita bergantung kepada peralatan yang menggunakan atur cara komputer. Okey, daripada sini kita boleh dapat kesimpulan bahawa mesin basuh automatik membantu memudahkan kerja manusia untuk membasuh, membilas dan mengeringkan pakaian. Sekiranya tiada arahan komputer dalam mesin basuh automatik tersebut, manusia perlu melakukan semua kerja tersebut secara manual. Sama juga dengan microwave. Kalau tak ada microwave, kamu kena panaskan, masukkan dalam kuali, kamu buka dapur, kan? Sama juga dengan TV. Kamu boleh tengok hiburan hanya tekan satu switch je, kamu boleh dapat hiburan, tengok kartun, nyanyian, apa semua, kan? Tapi kalau tak ada TV, kamu tak boleh nak dapatkan hiburan. Okey, seterusnya apa yang dimasukkan dengan atur cara tu? Okey, atur cara tu sebenarnya adalah satu senarai arahan untuk atur cara untuk diikuti supaya matlamat tercapai. Macam tadi kamu dah basuh baju kan? Bila kamu masukkan, okey, baju pun siap. Yang penting baju tu siap. Tak kiralah kamu nak gunakan mesin basuh ke, kamu nak gunakan tangan kamu ke secara manual ke, yang penting baju tu siap basuh. Itu maksud atur cara. Contoh satu set atur cara mesin basuh automatik. Okey, kamu kumpulkan pakaian yang hendak dicuci, lepas tu masukkan ke dalam mesin basuh dan masukkan pencuci pula ke dalam bekas cucian. Lepas tu kamu hidupkan switch mesin basuh. Mesin basuh tu akan proses semua kerja tu. Bila dah siap dia akan bunyi kan? Ting, contoh. Lepas tu kamu tutup switch tu, ambil baju tu dan kamu jemur.
Okey, tadi maksud atur cara, ini pula maksud atur cara komputer. Apa dia maksud atur cara komputer? Okey, atur cara komputer adalah satu set arahan bertertib yang mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu aktiviti atur cara komputer. Dihasilkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Proses menghasilkan atur cara komputer dikenali sebagai pengaturcaraan komputer. Okey, ini adalah contoh satu set atur cara komputer mesin basuh automatik. Kamu tengok kat sini. Kompon pakaian yang ingin dicuci, masuk pakaian ke dalam mesin basuh, masukkan serbuk pencuci ke dalam bekas cucian. Okey, hidupkan mesin basuh, timbang berat pakaian, anggar tahap air yang diperlukan, anggar masa cucian yang diambil. Masukkan air ke dalam mesin basuh. Lakukan kerja cucian, membilas, keringkan pakaian. Masukkan air ke dalam mesin basuh. Lakukan kerja cucian, membilas, keringkan pakaian. Matikan suis mesin basuh. Keluarkan pakaian yang telah dicuci. Sidai pakaian yang telah siap dicuci. Okey, kalau kamu tengok kat sini, yang cikgu bulatkan, ini adalah satu atur cara komputer dalam mesin basuh. Kalau kamu masukkan dalam mesin basuh tu akan berfungsi. Semua ni dia akan buat tanpa perlu kamu kacau. Kamu tinggal je tengok TV ke, pergi masak ke kan. Tapi kalau yang atas ni, ini adalah satu atur cara kamu buat secara manual. Kamu tak menggunakan komputer kan. Yang ni memang komputer mesin basuh tu akan proses. Okey, baiklah. Apa dia set arahan aktiviti harian? Set arahan aktiviti harian ialah untuk mencapai sesuatu hasil dalam aktiviti harian. Kita perlu mengikut set arahan atau langkah-langkah yang tertib dan ini mempunyai persamaan dengan set arahan dalam atur cara komputer. Contohnya, kamu pergi sekolah, nak masuk kelas, mesti kamu kena beratur dulu, betul tak? Kamu sampai sekolah, beratur di tapak perhimpunan. Okey, lepas tu dengan arahan cikgu terus masuk ke kelas. Itu adalah satu contoh set arahan yang tertib. Jangan kamu sampai sekolah, pergi masuk kelas, letak beg, kamu borak-borak, lepas tu turun. Itu dah tak satu langkah harian yang tertib. Okey, cuba kamu tengok ni. Situasi membeli tiket LRT. Okey, yang kamu baca ya. Anda hendak pergi ke KLCC untuk menonton wayang bersama rakan-rakan. Anda merancang untuk pergi ke KLCC dengan menaiki LRT. Okey, soalannya, senaraikan langkah untuk membeli tiket LRT dari rumah anda yang terletak di stesen LRT damai ke stesen LRT KLCC. Tuliskan set arahan komputer untuk tugasan tersebut. Macam mana nak buat? Mesti ada satu langkah arahan kan. Okey, yang pertama tengok ni. Langkah aktiviti harian dan juga satu set arahan komputer. Kamu boleh bezakan, nampak kat sini. Ini tadi arahan dia suruh buat untuk pergi ke KLCC untuk menonton wayang. Okey, yang pertama kalau langkah-langkah aktiviti harian. Saya bersiap awal untuk menonton wayang di KLCC. Kemudian saya berjalan ke stesen LRT. Sampai sahaja di stesen LRT, saya terus membeli tiket untuk ke KLCC. Setelah membeli tiket, saya menaiki LRT ke stesen KLCC. Setibanya di stesen KLCC, saya turun menuju ke panggung wayang. Itu adalah langkah-langkah aktiviti harian. Bagaimana pula kalau kita setkan dalam bentuk arahan komputer? Yang pertama, berjalan ke stesen LRT. Naik lift, tangga, eskalator ke tempat penjualan tiket. Pilih stesen yang hendak dituju. Masukkan wang. Ambil tiket, naik LRT, turun di stesen KLCC. Pak, kalau satu set arahan komputer, dia punya arahannya simple, senang, pendek je. Tapi langkah harian kita kena cerita satu-satu. Okey. Tadi cikgu dah terangkan apa maksud atur cara dengan atur cara komputer kan. Jadi hari ni cikgu nak kamu cuba buat latihan ni. Sila isi ruang kosong persamaan dan perbezaan antara atur cara dengan atur cara komputer. Okey, tadi kamu dah tahu, dah baca dah. Cikgu dah terangkan dah tadi. Kamu boleh tengok balik nota cikgu tadi yang cikgu terangkan. Okey, persamaan dia yang pertama, mestilah dua-duanya adalah merupakan satu set arahan. Perbezaan atur cara komputer dengan atur cara ialah
Kalau atur cara, ia merupakan satu set arahan yang perlu diikuti untuk mencapai matlamat. Tapi kalau atur cara komputer pula ialah satu set arahan bertertib yang menggunakan komputer melaksanakan sesuatu aktiviti menggunakan bahasa pengatur caraan. Itu adalah perbezaannya. Okey, cikgu nak nanti kamu buat dalam buku dan tulis. Okey, latihan kedua. Latihan kedua. Ibu menyuruh Ani memasak nasi menggunakan periuk nasi. Anda dikehendaki menyenaraikan langkah-langkah memasak nasi menggunakan periuk nasi mengikut tertib. Kamu biasa kat rumah tolong mak ayah kamu masak kan? Bagaimana kamu nak cara masak nasi kan? Mesti mula-mula ambil periuk. Lepas tu ambil berat sukat beras dia. Lepas tu kamu basuh beras kan? Lepas tu buat apa? Lepas basuh beras, kamu sukat air pula. Kemudian kamu letakkan periuk nasi ke dalam bekas periuk nasi dan tekan switch. Okey, tu cikgu cerita secara rambang. Cuba kamu ceritakan mengikut ayat yang lebih mudah, yang lebih senang. Cikgu nak kamu tuliskan dalam buku latihan. Boleh? Okey, baiklah. Itu sahaja untuk perkongsian pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu nak kamu siapkan latihan cikgu berikan tadi. Okey, duduk di rumah elok-elok. Terima kasih. Jumpa lagi pada PDBR akan datang.